Apa hukum suami yang selalu menyakitkan hati isteri? Ini bukan bertanya, dia nak cerita je. Bila suami puan selalu cakap kasar, sumpah serapah, hamun, caci maki, tumbuk, tinju, pukul, muka biru, kaki patah, maka jangan pertahankan, kerana hidup hanya sekali. Buatlah untuk beribadah kepada Allah. Sudahlah di dunia susah, di akhirat neraka jahanam. Pikir baik-baik. Maka mengadulah kepada wali. Wali puan ada 6: ayah, datuk, abang, adik lelaki, abang ayah, adik ayah. 6. 6-6-nya tak ada, dah habis kena tsunami semua. Report ke mahkamah syariah. Ada hakim kita di Sabah. Nanti hakim panggil dia. Laki Fir'aun, sini. Jangan diam. Kenapa bodoh? Kenapa tak bangkit? Kenapa tak melawat? Ini banyak perempuan dibodoh-bodoh oleh lelaki. Awak isteri saya, surga awak di bawah tapak kaki saya. Ini bukan ajaran Islam. Perempuan diberikan kehormatan oleh Islam. Perempuan bukan budak hamba sahaya. Perempuan dalam Al-Quran disebut sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian. Macam mana pakaian? Pakaian yang menutup diri. Abdul Somad berani bagi tazkirah ini karena pakaian. Ada sorban, ada ya. Perempuan yang menutup dia. Dalam hadis pula perempuan itu dikatakan khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu dari dhila, tulang rusuk yang bengkok. Di balik tulang rusuk ini ada jantung berdegup. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih kuat? Jantungnya apa tulangnya? Tulangnya. Kalau tak ada tulang, hancurlah jantung. Jantung hari ini terjaga. Bila ada aksiden, lalu kemudian orang jatuh, maka jantung dia tak luka sebab ada tulang. Maka perempuan dari tulang yang bengkok, tulang itulah yang menjaga. Tapi jangan silap, tulang ni bengkok. Idza akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa dia nak lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau peturutkan, dia pula bengkok. Maka banyak lelaki yang mempeturutkan perempuan ni lelaki bengkok. Oleh sebab itu maka perempuan jangan sampai mahu dicaci maki, disumpah serapah. Ini tak betul. Dia mesti diingatkan tentang lelaki. Maaf, ini masalah fiqh. Mungkin tak beradab, tapi saya bacakan jugalah. Haid tak tentu. Selang beberapa hari berhenti, lepas tu datang lagi. Haid paling lama 15 hari. Lebih daripada 15 hari namanya istihadah. Bila dah sampai 15 hari mandi macam biasa, hadas besar, lepas itu tetap sembahyang. Maaf cakap, jangan berwudu sebelum azan. Bila nak sembahyang lepas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersihkan, barulah berwudu. Menetes dalam solat ma'fu'an, dimaafkan. Tetap boleh puasa sunat. Tak ada larangan. Sama macam orang luka. Beza dia luka orang di tangan, luka dia di dalam. Maka namanya istihadah. 15 hari lebih. Yang biasa 7 hari, maka jaga 7 hari. Bila berhenti pada 6, dia mandi. Lepas itu dia salat. Lepas itu datang lagi. Maka sebenarnya yang dipakai adalah yang biasanya 7. Biasa 8, 8. Sampai kepada 15. Lebih dari 15, istihadah. Bolehkah baca Quran dalam keadaan ada cairan di pakaian, mazi? Baca Quran tidak mesti ada syarat taharah pada pakaian. Tapi kalau pakaiannya suci, afdal. Jadi kalau pakaian dia kotor, dia baca Quran, sah. Tapi dia berwuduk. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh baca Quran kalau tak suci, ambil wuduk. Tapi pakaian paling afdal, eloknya suci. Bagaimana nafkah isteri yang bekerja untuk membantu suami, tapi nafkah yang dia dapat kadang ada, kadang tidak.
Bagaimana nafkah istri yang bekerja untuk bantu suami, tapi nafkah yang dia dapat kadang ada kadang tidak. Yang dapat kadang ada kadang tidak ni istrinya apa suami? Perempuan ada 5 hak. 5 hak perempuan, kewajiban lelaki. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, rumah. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Perempuan perlu diperhatikan, perlu dipuji. Perempuan tak ingat apa isi cakap, yang dia ingat adalah kata-kata yang dipakai. Makanya Nabi pilih kata yang dipakai. Nabi tak pernah panggil ya Aisyah tadi. Nabi panggil ya Humaira. Ya Humaira. Humaira artinya ahmar. Wahai engkau yang kulitnya putih bila kena matahari merah. Ya Humaira. Karena perempuan tak ingat apa yang disampaikan, yang dia ingat adalah kata yang dicakapkan. Itu yang dia ingat. Oleh sebab itu Nabi ya Humaira. Banyak lelaki kadang datang ke saya, Ustaz, boleh ke saya panggil bini saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa. Senangkan hati dia, ya Humaira. Jangan terlalu jujur. Ini balik ke rumah, ya Hajar Aswad. Perempuan yang membantu nafkah kerana suami tak punya duit banyak, maka balik dari sini bagi tahu dia, abang, sebenarnya aku tak wajib tolong engkau, tapi sebab aku kasihan, jangankan duitku, nyawaku aku berikan. Tapi kalau engkau macam-macam, tapi jangan lupa, perempuan juga boleh bekerja kerana izin dari suami. Bila dia tak bagi izin, izinkan aku nak kerja, selangkah engkau keluar neraka jahanam tempat. Kalau aku bagi 50%, pergilah. Oleh sebab itu maka mesti ada bekerja sama. Wa ta'awanu al-mu'minun, perempuan, wal mu'minat, laki-laki, wal mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Tolong. Saya nak minta Ustaz doakan kesihatan ibu saya, boleh mengidap kanser. Nanti di akhir majlis kita sama-sama doakan. Semua mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, Allah bagi anak soleh-solehah, penghafal Quran, dijauhkan dari segala musibah. Nanti di akhir majlis kita sama berdoa. Saya punya anak angkat lelaki sudah akil baligh. Apa hukum menunaikan umrah haji sekiranya tinggal sebilik? Bagi puan yang tak ada anak, bila nak ambil anak angkat, ambil anak saudara yang lelaki. Kerana anak saudara lelaki puan punya saudara, dia ada anak lelaki, ambil dia, itu mahram. Kalau anak perempuan, ambil anak perempuan dari anak saudara suami. Suami puan ada anak saudara dia perempuan, ambil, itu mahram bagi dia. Jangan ambil anak orang lain kerana tak mahram. Ambil anak lelaki orang lain, tak mahram. Lebih berbahaya lagi, ambil anak perempuan orang lain. Pertama anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Banyak terjadi. Oleh sebab itu maka bila dah terjadi macam ni, dia dah besar, dah lajang, dah belia, macam mana Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-dua bila tak ada mahram. Yang kedua, jangan tunjukkan aurat sebab dia ajnabi. Tapi dia dah macam anak saya, dia dah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jaga, mesti kena jaga. Setan sampai hari ini belum pencen lagi. Suami saya seorang mu'alaf, memeluk Islam kerana menikahi saya. Persoalannya, beliau tak mahu mengikuti ajaran Islam walaupun beliau percaya ada Tuhan. Bagaimana saya mahu meyakini beliau dan seterusnya mengajak dia mendalami? Hai mu'alaf, mudah-mudahan dia menonton. Engkau nikah ini kerana Allah. Yang sebelumnya haram kau fikirkan haram, kau ingat-ingat haram, kau tengok menjadi halal kerana Allah. Umur engkau pun tak lama, malaikat maut dah lama mengintai-intai engkau mu'alaf.
engkau akan mati dimakan cacing tanah, hartamu tinggal, duniamu tinggal. Maka yang kau bawa menghadap Allah adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat engkau, ibadah engkau, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan yang sudah punya suami mu'alaf, sabar. Yang kedua Ustaz, sabar. Yang ketiga Ustaz, sabar. Berdoa tiap-tiap malam. Sedangkan Asiyah sabar lakinya Fir'aun, apalagi cuma laki mu'alaf. Sabar. Nanti pun kita doakan mudah-mudahan Allah balikkan hati dia menjadi orang yang soleh. Susahkah Allah membalikkan hati orang yang tak sembahyang menjadi sembahyang? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Senang aja Allah nak balikkan. Lalu kenapa Allah tak buat suami saya taat? Ujian. Ada orang ujian imannya sakit, ada orang ujian imannya susah. Puan diuji Allah dengan satu mu'alaf. Maka bila sabar dapat hidayah dia dah bersyahadat saja sudah lebih baik daripada seekor unta yang merah. Kata Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Abdul Somad, belum ada orang dapat hidayah kerana mulut dia, kerana dia bagi tazkirah pada orang memang sudah dapat hidayah. Tapi puan yang menikah, sebab puanlah dia bersyahadat, tinggal lagi mengajak dia sembahyang, ajak dia ziarah kubur. Bang, ni nak bulan puasa kita ziarah makam mak ya. Bang, nanti kalau mati macam ni lah bang.